Macam mana? Okey, gambar clear. Okey, start balik. Clear, insya-Allah. Kalau earphone okey tak? Bunyi aircon kot rasanya. Rasa tak pakai earphone okey kot tu. InsyaAllah. Test. Try tutup aircon ya. Ada bunyi lagi. InsyaAllah 10 minit lagi kita mula sesi tazkirah ringkas kita.
Okey, sound macam mana? Fadil? Jelas? Dah clear ke? Okey, dah ada 16 viewers di sini. 21. Oh, sahabat saya Ustaz Ambali. Ulama besar ni. Test. Okey, Ustaz. Clear. Ustaz Ambali. Tujuh minit lagi kita mula. Betul yang mana boleh betul Ustaz. Abang Ustaz Rosmadi. Ni pun syekh besar ni. Alhamdulillah. Nak minta respon kawan-kawan. Clear tak?
Aiman. Okey, tak apa, kita ejah bagi dengar. Okey, ada bunyi lagi tak? Okey. Okey, boleh dengar? Test, test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni bukan nak tangkap bola. Ustaz Radhi. Okey, suara tangkap tak? Test 1 2 3. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Sungai Petani dengar. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey, tak apa. Saat kita pergi kuat. Bandar Darul Aman, jelas. Tak harus mandi. Okey dah. Apa yang dah tu, Ustaz? Suara, ha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Fadil. Okey deh. InsyaAllah kita mula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada waktu dan ketika ni kita dapat bersama lagi di episod yang kelima di siri Tazkirah Ringkas bersama saya, Puas Syarihan bin Syahidan, atau panjangnya ialah Pembimbing Umrah Az-Zuha
Syarihan bin Syahidan dan saya bersiaran dari negeri Perlis. Apa khabar tuan-tuan dan perempuan sekalian? Saya doakan supaya tuan-tuan dan perempuan sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, supaya sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berada dalam petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini dan pada waktu ini, sebagai mukadimahnya juga, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini menerusi siaran secara langsung di page Az-Zuhad, yang juga merupakan sahabat dan rakan Haramain perempuan sekalian, dalam sesi perkongsian bersempena dengan situasi yang sekarang dalam keadaan yang disebut sebagai PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana kita disyorkan dan diminta oleh pihak berkuasa untuk kita stay at home, khalu fil bait. Dengan tujuan apa tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan tujuan untuk kebaikan kita semua, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan kita semua. Stay safe. Kita duduk di rumah ni untuk keselamatan, untuk kebaikan kita semua. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Az-Zuhad Travel and Tours kerana memberikan sedikit ruang dan juga peluang kepada saya, insya-Allah, mudah-mudahan sebagai saham akhirat, untuk saya berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat pada malam ni, insya-Allah. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada tajuk yang diberikan ataupun tajuk yang kita nak sama-sama bincangkan pada malam ini, iaitu berkaitan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang peristiwa pembelahan bulan pernah terbelah, dan juga kita nak tengok bagaimana orang-orang kafir musyrikin ini mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan juga dalam peristiwa pembelahan bulan ini sebenarnya atas permintaan mereka sendiri. Jadi sebelum kita nak pergi pada tajuk ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak mulakan dengan apa yang sedang kita alami ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan perkara yang pertama kali yang berlaku dalam sejarah dunia ni. Kita diminta untuk duduk di rumah, kita diminta untuk tidak pergi ke masjid melaksanakan solat berjemaah, tapi dituntut untuk solat di rumah. Bukan perkara yang pertama berlaku dalam sejarah dunia. Tapi sebenarnya sudah beberapa kali sepanjang sejarah manusia ni, bahawa masjid-masjid pernah ditutup. Kerana apa? Kerana berhadapan dengan musibah wabak seperti mana yang kita sedang alami sekarang. Kalau tuan-tuan buka, tuan-tuan dan puan-puan rajin dan buka kepada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, seorang ulama hadis, diceritakan dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala, diceritakan bahawa pernah berlaku pada tahun 448 Hijrah, iaitu di negara Mesir dan juga di Andalus, Spain, bahawa pernah masjid-masjid ni ditutup kerana berlaku wabak yang merebak pada waktu itu. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa masjid yang kita rindui, yang saya rindui dan tuan-tuan semua rindui, iaitu Masjidil Haram, bukanlah kali pertama lengang dengan manusia, tetapi pernah berlaku sebanyak 5 kali perkara yang serupa. Yang pertamanya adalah sebelum diutuskan baginda Nabi SAW, ketika mana berlakunya penyerangan tentera Abrahah. Kemudian begitu juga seterusnya ketika mana di era Gubernur Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan ada beberapa peristiwa lagi tuan-tuan dan puan-puan, sehinggalah yang kelima ialah apa yang kita sedang alami sekarang. Dan semua ni tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan dan puan-puan, kerana tangan-tangan kita, kerana perangai dan sikap tingkah laku kita, kerana dosa-dosa kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dan puan-puan,
Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Allah mengangkat musibah yang berlaku pada kita sekarang ni dengan secepat mungkin, insya-Allah. Tapi dengan syarat kita kembali merenung tentang kekerdilan diri kita, tentang sifat kehambaan yang ada pada diri kita. Insya-Allah perkara ini akan dapat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita melengahkan masa dalam sesi tazkirah ringkas ini dengan ruang masa yang terhad ini, perkongsian kita pada malam ni ialah berkait dengan mukjizat Rasulullah, iaitu tentang peristiwa bulan pernah terbelah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, sebelum saya nak menceritakan terus kepada peristiwa ini, kita nak kena kenal dulu apa yang dikatakan mukjizat. Kerana ada beberapa perkara yang hampir mirip dengan mukjizat, tapi dia bukan dikatakan sebagai mukjizat. Kita pernah dengar dengan perkataan mukjizat. Kita juga pernah dengar dengan perkataan karamah. Kita juga pernah dengar dengan perkataan sihir. Jadi kita pergi satu persatu supaya kita lebih mendalami tentang maksud mukjizat itu sendiri. Mukjizat ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, makna mukjizat ni ialah melemahkan, al-ajzu. Dari segi bahasa maknanya al-ajzu, melemahkan. Manakala para ulama Islam mengatakan dari segi istilahnya ialah antaranya yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Ashqar dalam kitabnya Ar-Rusul wa Risalah. Ar-Rusul wa Risalat. Dia menyatakan bahawa mukjizat ni, yang dikatakan mukjizat ni ialah satu kejadian yang luar biasa. Ya Allah bagi, ya Allah berikan kepada para rasul, kepada para nabi. Dengan tujuan apa tuan-tuan dan puan-puan? Dengan tujuan sebagai bukti, nak menunjukkan bukti status kenabian para rasul dan juga para nabi ini. Dan begitu juga disebutkan oleh Ar-Razi rahimahullah. Dia menyebutkan tentang makna mukjizat ni ialah amrun khariqun lil 'adah, satu perkara yang kejadian yang menyalahi adat. Kemudian dia sebut apa? Diiringi dengan cabaran dan penentangan. Kemudian dia sebut dan cabaran penentangan ini tanpa ada satu pun perlawanan. Mukjizat ni senang cerita tuan-tuan, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang khusus kepada para nabi sahaja. Jadi kalau ada orang mengaku dia diberi mukjizat, itu bukanlah tuan-tuan. Mukjizat ni hanya diberikan kepada para nabi. Sedangkan yang dibagi kepada selain daripada nabi ini, ada yang kita sebut sebagai karamah, kan? Pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Maka dipanggil dengan perkataan karamah, seperti mana yang dinyatakan dalam banyak riwayat yang sahih. Karamah ni pernah berlaku, pernah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada beberapa orang sahabat, antaranya seorang sahabat Nabi yang namanya Al-A'la Al-Hadrami. Tuan-tuan tahu tak tentang cerita A'la Al-Hadrami diberi karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan kata A'la Al-Hadrami saja. Yang dikatakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karamah ni termasuklah Umar bin Al-Khattab pernah diberikan karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian begitu juga sahabat Usaid bin Huzair juga pernah diberi karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat turun ketika mana dia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara karamah yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Al-A'la Al-Hadrami ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diceritakan tuan-tuan, ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Dia cerita bahawa pernah satu ketika dalam satu peperangan selepas kewafatan baginda Nabi SAW di zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika mana Sayyidina Abu Bakar di bawah pimpinannya memerangi orang-orang yang murtad,
Maka dia di kalangan salah satu pimpinan tenteranya ialah Al-A'la Al-Hadrami. Dia diutuskan oleh Umar bin Al-Khattab pada waktu itu pergi ke, sekarang ni kita sebut Bahrain, ya. Di mana pada ketika itu, ketika mana mereka pergi itu, mereka melalui padang pasir yang luas, dan sampai di tengah malam maka mereka berhenti. Di satu tempat di tengah padang pasir. Ketika mana mereka berhenti ni dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba unta yang mereka bawa, kuda yang mereka bawa jadi, bahasa utara kita jadi liak. Bahasa standardnya kita sebut apa, liar, kan? Semua unta dan juga kuda yang mereka ada lari. Sehingga pada waktu itu, oleh kerana mereka duduk di tengah padang pasir, nak cari air di mana, nak cari tempat makan di mana. Sekarang tak apa, adalah R&R, kan? Jadi maka timbul kegelisahan dalam diri mereka. Sebahagian daripada mereka rasa gelisah, rasa sedih, menyelubungi tentera pada waktu itu. Sehingga dalam riwayat disebutkan ada di kalangan mereka saling berwasiat di antara satu sama lain. Okey Ustaz Ahmad, clear ke Ustaz Ahmad? Ini dah pakai earphone dah ni. Okey. Jadi dan riwayat sebutkan mereka peringkat berpesan, berwasiat di antara satu sama lain. Nanti kalau aku meninggal dunia, hang tolonglah ke bumi aku di sini. Kalau aku meninggal dunia, tolonglah ke bumi aku di sini. Jadi masing-masing macam putus harap. Maka apabila melihat keadaan yang macam tu, Al-A'la Al-Hadrami pun kumpulkan tentera-tentera, maka dia pun sebut, bagi ucapan, bagi khutbah kepada para tentera yang ada pada waktu itu. Dia kata, wahai hadirin sekalian, bukankah kamu ni sedang berperang Ta'ala? Bukankah kamu ni ansarullah? Bukankah kamu ni penolong agama Allah? Maka masing-masing bila ditanya, mereka menjawab, ya benar, kami adalah ansarullah, kami adalah sedang berjihad pada jalan Allah. Maka Al-A'la Al-Hadrami pun kata, demi Allah, berseronoklah kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghinakan kamu dan tidak akan membuatkan kamu terhina. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-A'la Al-Hadrami ni, tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga kita kaitkan dengan diri kita sekarang, tuan-tuan. Begitu juga dengan kita dalam suasana kita sekarang ni. Apa yang berlaku ni, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni sebagai orang yang beriman, kita ni sebagai orang yang ada hati yang sedap, kita amat yakin, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa apa yang kita alami ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Tujuan dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Tujuan dia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita muhasabah diri kita. Kita muhasabah diri kita bahawa kita ni sebenarnya kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa kekuatan, melainkan sedikit kekuatan yang ada pun, itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Ada pun yang ada pada diri ni, Allah pun yang bagi, Allah juga yang bagi. Dan bila Allah bagi, Allah mampu untuk bagi dan Allah mampu untuk tarik balik kekuatan ataupun nikmat yang ada pada diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku pada kita hari ini adalah merupakan signal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Supaya manusia ni mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya Allah nak kita yakin tentang keesaan Allah. Allah nak kita yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa, tuan-tuan? Kerana
kalau virus corona ni pun kita tak nampak, tapi kita bimbang. Pakat semua duduk dalam rumah, bimbang nak keluar kok kena jangkitan dan sebagainya. Virus corona pun kita tak nampak, tapi kita bimbang dengan keberadaan dia. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kita tak nampak, kita tak dapat melihat dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Dan Allah memperlihatkan kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kekuasaannya seperti mana yang kita sedang hadapi sekarang. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Maka di sini kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup penting. Maka di sini kebergantungan kita hanya kepada Allah. Dan orang yang sentiasa berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan sentiasa berjaya, pasti berjaya. Kalau tidak di dunia, maka pasti juga di akhirat akan berjaya. Jadi begitulah keyakinan yang disematkan di dalam jiwa para sahabat, khususnya apa yang kita sebutkan tadi ni, iaitu seorang sahabat yang mulia, Al-A'la Al-Hazrami radhiyallahu anhu. Baik. Jadi bila berlaku keadaan macam tu, dia pun menyampaikan khutbah, memberikan tausiah kepada para sahabat ataupun para tentera muslimin. Maka pada waktu subuh dalam riwayat disebutkan Al-A'la dia solat subuh menjadi imam kepada tentera-tentera yang ada. Maka selepas selesai subuh, solat subuh, maka dia pun mengangkat tangan menadah ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diaminkan oleh para tentera. Tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, disebut tentang doa yang dibacakan oleh Al-A'la Al-Hazrami. Dia kata apa dalam doa tu? Apa dia pohon? Ya Alim, wahai yang maha mengetahui. Ya Halim, wahai yang maha lembut, maha penyayang, maha pengasih. Ya Ali, wahai yang maha tinggi. Ya Azim, wahai yang maha agung. Inna abiduka, sesungguhnya kami ini hamba-Mu ya Allah. Wa fi sabilika nuqatilu aduwak, dan pada jalan Allah, pada jalan-Mu ya Allah kami berperang dengan musuh-musuh kamu. Maka dia kata apa? Isqina ghaisan, maka turunkanlah kepada kami air yang dengannya nashrabu minhu, dan dengannya kami boleh minum dengannya, wa tawaddau, dan dengannya juga kami boleh berwuduk. Maka qadarullah, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, Allah ciptakan berdekatan dengan tempat mereka duduk ni, tiba-tiba ada satu kolam yang penuh dengan air. Maka A'la Al-Hazrami dengan pasukan tentera pun pergi ke tempat tersebut, dan mereka dapat mandi, mereka dapat minum. Sehinggalah matahari bila naik sikit pada waktu duha, maka kuda-kuda, unta-unta mereka yang lari ni tiba-tiba berpatah balik tanpa meninggalkan sebarang bekas, ataupun maksudnya bekalan-bekalan yang dibawa lari tu ada seperti biasa. Ini di antara karamah yang Allah bagi kepada seorang sahabat mulia ni. Diceritakan oleh Abu Hurairah, dia kata aku telah melihat 3 perkara daripada Al-A'la Hazrami ni yang aku cintai, yang aku ingat sampai bila-bila, kata Abu Hurairah. Apa dia? Dia kata yang pertama, aku pernah dia sendiri pernah seberang lautan bersama dengan pasukan pimpinan A'la Al-Hazrami ni, dengan macam mana tuan-tuan? Dengan menunggang kuda dalam satu peperangan yang disebut sebagai peperangan Darin. Yang kedua, kata Abu Hurairah, dia kata aku bergerak pergi ke Bahrain, lalu dia berdoa kepada Allah di tanah yang gersang, di padang pasir, sehingga mereka pun diberikan air, iaitu kisah yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hurairah, yang aku tak boleh lupa tentang sahabat yang mulia ni, dia kata waktu mana Al-A'la Al-Hazrami ni meninggal dunia, kami tak ada air untuk nak memandikan jenazah dia. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba awan jadi mendung. Kemudian
disebutkan bahawa kemudian dah mendung, kemudian hujan turun. Kemudian kami pun memandikan jenazah beliau dan kami membuat liang lahat dengan menggunakan pedang kami. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah dan dinukilkan oleh ulama hadis Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Ini karamah yang berlaku kepada para sahabat. Timbul pertanyaan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa para sahabat ni dikurniakan karamah yang macam ni? Maka jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, tidak lain dan tidak bukan kerana ketulusan hati mereka. Kerana keikhlasan hati mereka. Kerana ikhlasnya mereka beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka membuatkan mereka diberikan karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Kerana qarin yang ada di kanan mereka ni sentiasa mengajak, mendorong mereka melakukan kebaikan. Sedangkan qarin yang berada di kiri mereka tidak mampu untuk menghasut mereka kepada melakukan kejahatan. Saya sebutkan qarin ni bukan apa tuan-tuan, kerana disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam satu riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud sebut dalam hadis riwayat Muslim, hadis 2814, diceritakan di mana Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ma minkum min ahadin," tidaklah setiap orang daripada kamu yang lahir ke dunia, illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jins, melainkan dia telah diutuskan bersama dengannya qarin, peneman daripada kalangan jin. Qalu wa iyyaka, maka sahabat pun tanya, ramai-ramai tanya, adakah kamu juga ya Rasulullah? Kata Nabi, ya. Wa iyaya, Nabi kata, ya aku juga. Illa anna Allah a'ani alaihi fa aslama, tetapi Allah telah membantu aku daripada gangguannya dan aku selamat. Fala ya'muruni illa bi khair, dan tidaklah dia qarin ini mendorong aku kecuali kepada perkara-perkara kebaikan. Maksudnya setiap manusia yang lahir atas dunia ni akan ada, memang ada bersama-sama dengan dia qarin, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ni. Dan juga ini dikuatkan lagi ada dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada, setiap pada kita ni ada qarin yang mengajak, sama ada ajak kepada perkara yang baik ataupun kepada perkara yang buruk. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Qaf ayat yang ke-23 tak salah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Apa dia? Dan berkatalah qarinnya yang sentiasa ada bersama-sama dengan dia, inilah kitab catatan amal manusia yang terletak di dalam jagaanku serta yang siap sedia untuk dibicarakan. Tak cukup dengan tu, dikuatkan lagi tuan-tuan dan puan-puan dalam ayat Allah dalam surah Qaf juga, ayat yang ke-27. Disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qarin berkata, telah berkata qarinnya, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkan mereka, tapi sebenarnya mereka sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Jadi ketika mana mentafsirkan ayat ini, antaranya seorang ulama yang namanya Imam Qurtubi, dia kata yang disebutkan qarin ini, yang mengajak kepada kebaikan ini adalah malaikat, sedangkan yang mengajak kepada keburukan ni adalah syaitan. Jadi tugas dia adalah, tugas qarin ini adalah menghasut manusia, sama ada mendorong manusia kepada kebaikan ataupun mendorong manusia kepada kejahatan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita memperbanyakkan ucapan isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, baik, itu sedikit
tentang makna karamah yang saya nak sebutkan di sini lah. Jadi saya selitkan sedikitlah dengan yang lain-lain tu tengah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita terus kepada yang ketiga, iaitu apa yang dinamakan dengan sihir. Sihir ni adalah satu perbuatan yang mana dapat mendekatkan diri bukan kepada Allah tetapi kepada syaitan. Maksudnya minta bantuan syaitan. Yang inilah yang kita sebut sebagai orang yang melakukan perkara sihir ini syirik. Dan ia diharamkan oleh dalam agama kita. Dia adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Baik. Apa yang cuba saya sebutkan tadi ialah kita nak bezakan apa makna mukjizat, apa makna karamah, apa makna sihir, supaya kita dapat faham betul-betul. Kerana beza. Ada orang melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah mukjizat. Dilakukan oleh Nabi mukjizat. Pernah kita ceritakan tentang peristiwa di mana waktu mana Khalid bin Al-Walid dalam perang Hunain, dia cedera parah. Maka Nabi pun merawat dengan cara apa? Meludah di tubuh dia. Maka ada orang ambil pendekatan yang sama, tapi tak samalah tuan-tuan dan puan. Ludah Nabi adalah mukjizat yang dibagi kepada Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Ludah Nabi, air liur Nabi penawar. Air liur kita bukan penawar tuan-tuan. Air liur kita penyakit. Mungkin penyakit. Jadi kena beza mana satu mukjizat, mana satu karamah, mana satu sihir. Yang sihir ni kita kena jauh kerana diharamkan dalam agama kita. Baik. Kita pergi kepada kisah yang saya nak sebutkan pada malam ini, iaitu tentang satu peristiwa, satu kisah pembelahan bulan. Bulan pernah terbelah, dan ini merupakan satu kisah yang luar biasa, seperti mana kisah Isra' dan Mi'raj yang mungkin kita semua pernah ataupun tahu tentang perkara ini. Dan apa yang berlaku ni telah terbukti secara ilmiah tuan-tuan dan puan. Peristiwa pembelahan bulan pernah terbelah ni, dia pernah dibuktikan, telah terbukti secara ilmiah bahawa bulan ni memang pernah terbelah. Kan? Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan. Satu ketika orang-orang Quraisy ni pernah berkata kepada Nabi SAW. Mereka kata apa? Wahai Muhammad. Kita Rasulullah lah, tapi mereka tidak beriman. Maka panggil wahai Muhammad, adakah kamu nak kami beriman kepada agama kamu, kepada Tuhan kamu? Maka kata Nabi SAW, ya sudah tentu, kerana itulah tujuan aku diutuskan. Aku diutuskan supaya kamu beriman kepada Tuhan aku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itu, waktu malam tuan-tuan dan puan, waktu mana Nabi, dalam sebahagian riwayat kata Nabi sedang melakukan tawaf. Malam tu, malam bulan tengah mengambang. Maka pada waktu itu Quraisy pun melaungkan dengan satu suara, dengan suara yang kuat. Tujuan apa tuan-tuan? Tujuannya adalah mereka nak panggil supaya semua orang berkumpul. Sebahagian ahli sejarah menyebut bahawa tempat yang selalu digunakan oleh orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Mekah pada masa itu untuk melaungkan maklumat, informasi, adalah mereka akan naik ke bukit yang tuan-tuan mungkin yang pernah pergi umrah tahu tentang bukit ni, iaitu Jabal Abi Qubais. Tujuan mereka buat macam tu tuan-tuan, sebenarnya bukan mereka nak beriman. Tujuan mereka panggil ni bukan untuk beriman, tapi sebenarnya mereka nak mempersendakan baginda Nabi SAW. Maka mereka pun berkata kepada Nabi kita yang mulia. Dia kata, wahai Muhammad. Mereka kata, wahai Muhammad, adakah kamu nak kami beriman kepada agama kamu? Maka Nabi kata, ya sudah tentu. Maka kata orang Quraisy, kata dia, kalau macam tu,
kamu tengok bulan yang ada tu, yang tengah mengambang tu, kamu belahlah bulan untuk kami. Tujuan mereka ni adalah untuk mempermain-mainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini pertama kali. Seperti mana yang kita hadapi wabak ni bukan pertama kali, tuan-tuan. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar wabak kan. Begitu juga apa yang berlaku pada Nabi ni. Bukan Nabi saja pernah berlaku perkara yang dilakukan oleh orang Quraisy. Malah Nabi-Nabi yang sebelum ini pun juga pernah berlaku pada mereka. Perkara yang sama juga pernah berlaku kepada siapa, tuan-tuan? Kepada Nabi Saleh alaihi salam. Cerita Nabi Saleh ni, waktu mana Nabi Saleh ni berdakwah di padang pasir, dan banyak orang ikut dakwah Nabi Saleh ni, tapi ada beberapa di kalangan orang-orang yang kufur ni yang digoda oleh syaitan ini, kata dekat Nabi Saleh, "Wahai Saleh, adakah kamu nak kami beriman kepada agama kamu?" Maka Nabi Saleh kata, "Ya, sudah tentu, kerana itulah tujuan aku diutuskan." Maka dia berkata, "Hang nampak bukit tu? Hang nampak tak bukit tu?" Kata Nabi Saleh, "Aku nampak." Maka kata orang-orang yang kufur ni, dia kata, "Kamu keluarkan daripada bukit ni, daripada gunung batu ni, unta betina. Dan unta betina ni pula," kata mereka, "mampu untuk memberikan kepada kami susu di negeri, di tempat kami ataupun di daerah kami ni." Jadi tujuan mereka ni adalah untuk menyekat dakwah Nabi Saleh alaihi salam, memberhentikan dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Maka kata Nabi Saleh, "Adakah kalau aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah kalau aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan beriman kepada Allah?" Kata mereka, kalau kamu boleh keluarkan unta seperti mana yang kami minta, maka kami akan beriman. Maka Nabi Allah Saleh pun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang hajat mereka. Selepas doa, tak lama lepas tu, dengan izin Allah, dengan takdir Allah, qadarullah, keluar di celah-celah batu gunung tu seekor unta betina. Terpegun mereka melihat kejadian yang berlaku. Maka orang yang beriman makin bertambah iman mereka. Tapi bagi orang yang kufur, maka mereka tidak bertambah keyakinan mereka. Tapi mereka kata apa? Asalnya mereka kata apa? Kami akan beriman. Bila tengok keadaan yang macam ni, mereka kata apa? Demi Allah, betul lah bahawa engkau ni tukang sihir, ahli sihir, kan? Maka seperti mana yang mereka minta berlaku pada mereka. Dan dikatakan dalam riwayat bahawa setiap hari unta Nabi Saleh ni keluar ke setiap rumah orang, dan mereka ni, orang-orang tu bebas untuk perah susu untuk minum, tapi dengan syarat jangan disakiti, dengan syarat jangan dibunuh unta ni. Tapi disebabkan kekufuran mereka telah melanggar syarat itu. Jadi perkara yang hampir sama juga berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah lebih dahsyat lagi. Maka minta apa dia? Minta supaya dibelahkan bulan di depan mata mereka. Maksudnya kalau tak percaya, kata orang, belah perlis lah, orang belah Kedah pun sama lah. Kalau tak percaya, kira habis riang, kan? Maka Nabi kata dalam riwayat Al-Bukhari, tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat Bukhari, kata Nabi, adakah kalau Quraisy ni, wahai Quraisy, kalau aku minta kepada Allah untuk belah bulan ni, maka kamu akan beriman? Maka mereka kata, kalau engkau belah untuk kami, maka sudah tentulah kami akan beriman. Maka Nabi SAW pun berdoa sambil menunjukkan kepada bulan, dan digariskan bulan tersebut dengan jari baginda Nabi SAW. Maka akhirnya bulan tersebut terbelah menjadi dua. Jadi kisah ni tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat Al-Bukhari daripada Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Disebut, insyaqqal qamar ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firqatain, firqatan fawqa al-jabal wa firqatan dunahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashhadu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 4864, bulan ni terbelah menjadi dua bahagian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
satu belahan berada di atas gunung, di atas bukit, dan satu belahan lagi berada di atas bukit yang lain. Jadi bukit yang dimaksudkan dalam sebahagian riwayat disebut adalah Jabal Abi Qubais, sebahagian di Jabal Abi Qubais, dan sebahagian lagi di atas bukit Qa'iqan, sebahagian riwayat menyebutkan. Jadi ini adalah mukjizat yang tak perlu dipertikaikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalaulah diminta kata datangkan petir, tiba-tiba petir datang membunuh satu orang, maka mungkin mereka akan kata, oh itu kebetulan petir berlaku, maka matilah orang tu, kan? Tapi sekarang ni bulan terbelah dua. Ataupun kalaulah kata Nabi Allah Soleh tadi tiba-tiba di doa keluar seekor unta betina, maka mereka boleh kata, kebetulan memang unta betina ada di situ. Tapi apa yang mereka minta kepada Nabi ni adalah bulan terbelah dua. Tak ada alasan untuk mereka tidak beriman. Maka mereka berkata apa? Untuk memastikan sama ada ini sihir ataupun tidak, maka kita tunggu nanti ni beberapa orang yang sedang bermusafir di luar Mekah balik ke Mekah. Kalau mereka juga melihat apa yang kita lihat pada malam ini, maka kalau mereka juga melihat bahawa bulan ni terbelah, maka Muhammad benar. Tapi kalau kita saja nampak, mereka tidak nampak, maka apa yang diceritakan, maka apa yang berlaku adalah sihir dari Muhammad. Jadi malah dibuktikan lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Dibuktikan lagi tentang bila datangnya kisah ni, maka selepas tu turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh lah. Mic ada atas kan? Turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 6. Kan, tuan-tuan pun biasa baca ayat ini. Ayat 1 disebut iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Kan, telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Tanda kiamat ni dekat apa dia? Iaitu wansyaqqal qamar, iaitu bulan pernah terbelah. Dan memang bulan pernah terbelah. Nak menunjukkan bahawa zaman Nabi dengan kiamat ni hampir dah. Orang kata, sebab apa 1500 tahun kita ni tak berlaku kiamat lagi? Tak, sebagian ulama kata apa? Sebahagian ulama kata yang dikatakan hampir kiamat ni kalau nak dibandingkan dengan keberadaan dunia daripada dulu ni, kita tak tahu berapa bilion tahun, nak bandingkan dengan zaman Nabi sampai kiamat, sudah dekat berbanding dengan zaman diciptakan dunia ni ataupun alam ni, berapa bilion ni kita tak tahu tahun. Kan? Saya tak nak panjang tentang tafsir ayat ini, tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Kerana masa begitu mencemburui kita, insya-Allah. Ayat 2 diceritakan wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, dan kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat satu mukjizat, maka berpaling ingkar sambil berkata ini sihir, seperti mana yang kita ceritakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 3 turun, ayat 4 turun, ayat ke-5 turun, ayat yang ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fatawalla anhum yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Oleh itu berpalinglah dari mereka wahai Muhammad, dan janganlah dihiraukan. Ingatlah masa malaikat penyuruh menyuruh mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang salah. Jadi selepas didengarkan selepas apa yang berlaku pada mereka, mereka tak mau percaya juga. Mereka mengatakan bahawa ini sihir. Maka Allah pun pesan kepada Nabi kita, jangan pedulikan mereka. Maksudnya jangan terus berdakwah, bukan. Tapi di sini maksudnya jangan hiraukan sangat kata-kata pendustaan mereka ni. Kita terus dakwah kepada mereka. Kerana tugas seorang pendakwah ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kita ni, tugas seorang pendakwah ni adalah menyampaikan. Hasil ni ketentuan Allah. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi setelah peristiwa tersebut, selepas mereka minta, mereka kata apa?
Tunggu kita tengok kalau ada orang yang datang daripada luar, kita tanya mereka. Kalau betul mereka melihat bulan pernah terbelah, maka betul Muhammad benar. Maka selepas peristiwa itu tersebut tuan-tuan, sebulan kemudian tiba-tiba datanglah orang dari luar Mekah. Maka mereka yang tadi ni, yang kita cerita tadi, menyaksikan peristiwa bulan pernah terbelah pun, mereka pun tunggu di pintu gerbang Kaabah. Maka ditanyakan kepada orang yang baru balik tadi, adakah kamu semua ni menyaksikan bulan terbelah pada hari tertentu dan bulan tertentu? Maka mereka pun jawab, ya, kami nampak, kami telah menyaksikan bahawa peristiwa ini, bulan terbelah. Maka apa mereka kata? Adakah mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, tuan-tuan. Mereka berkata, ya, oh, sebenarnya sihir Muhammad ni telah menguasai dunia. Mereka mengatakan bahawa sihir Muhammad ni telah menguasai dunia, bukan beriman. Tapi asalnya mereka kata kalau orang di luar pun nampak, maka Muhammad tu benar. Tapi bila dah nampak, mereka terbukti di depan mata mereka, dan terbukti melalui kata-kata orang yang berada di luar, maka mereka kata, oh, ini maknanya sihir Muhammad telah menguasai dunia. Maksudnya mereka tetap tak mau mengaku kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cerita tentang bulan terbelah ni, tuan-tuan, bukan ada pada cerita orang Islam saja. Ibn Katsir rahimahullah dan juga beberapa ahli sejarah kata apa, tuan-tuan? Peristiwa bulan terbelah ni disaksikan oleh semua manusia pada waktu itu. Sehingga apa, tuan-tuan? Sehingga mereka menjadikan peristiwa itu sebagai tanda waktu bagi kalendar mereka masing-masing. Bagaimana pernah orang Mekah, kita tahu kan, tentang peristiwa penyerangan Kaabah sebagai titik permulaan untuk tulis sejarah mereka. Diceritakan juga orang-orang di India pada waktu itu ambil peristiwa bulan terbelah ni sebagai tanda bagi menulis sejarah mereka. Ini nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Bahawa peristiwa ni bukan rekaan. Peristiwa bulan terbelah ni bukan rekaan, bukan dongengan, tapi sesuatu yang belum pernah berlaku dalam sejarah dunia, berlaku kepada Nabi kita. Sesuatu yang benar yang pernah berlaku dalam sejarah dunia, berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit perkongsian, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini. Bukan apa saya sebutkan tentang ini ialah kami di pihak sebagai pembimbing Umrah Az-Zuhar ni, bila kami bawa jemaah pergi ke melaksanakan umrah, maka di antara tempat yang kami bawa ni antaranya ialah Maulid Nabi. Rumah Maulid Nabi ni, bila kita pergi dekat itu, kita akan nampak Jabal Abi Qubais pun ada. Maka dalam riwayat mengatakan, yang kita sebutkan tadi, peristiwa ini berlaku berdekatan dengan Jabal Abi Qubais. Bulan terbelah, sebelah berada di Jabal Abi Qubais, atas Jabal Abi Qubais, dan sebelah lagi adalah di satu bukit yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian, sedikit manfaat yang kita sama-sama kongsi pada malam ni dapat mengukuhkan iman kita, insya-Allah, tuan-tuan. Dapat menambahkan amal ibadah kita kepada Allah atas keyakinan kita tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peristiwa yang berlaku pada kita, fenomena situasi yang sedang berlaku kepada kita sekarang ni, kita ambil iktibar. Allah nak bagi tahu seperti mana Allah pernah membelahkan bulan sebagai mukjizat kepada Nabi, dan sebagai nak membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka situasi yang kita berlaku sekarang ini, berlaku pada kita sekarang ini juga adalah membuktikan tentang kekuasaan Allah. Allah boleh bagi nikmat, Allah boleh tarik nikmat, Allah boleh mendatangkan apa saja sebagai ujian dan dugaan kepada manusia. Tujuan lain tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, supaya manusia ni kembali kepada Allah.
Maka sepatutnya dalam situasi yang ada sekarang kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mengakui kekedilan kita. Bukannya setiap hari kita buka dalam laman Facebook ni macam-macam tuan-tuan. Orang tu kata dekat orang ni kata macam ni. Tak sedar bahawa apa yang berlaku ni kerana lidah dan tangan manusia. Insafilah diri kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita petunjuk dan hidayah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kalau ada di kalangan kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau ada di kalangan kita yang belum dapat hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada di kalangan kita yang jiwanya berkeluh kesah, maka ditenangkan jiwanya. Kita juga tak lupa kepada saudara-saudara kita di seluruh dunia yang sepanjang masa ditindas, di Syria, di Iraq, di Palestin, di Yaman dan di mana saja. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat mereka dalam menegakkan agama Allah, dan Allah satukan kita dan mereka dalam syurga dan dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Ta'ala alam. InsyaAllah demikianlah saja sedikit perkongsian daripada saya pada malam ini. Dan insyaAllah perkara yang sama apa yang kita sedang ikuti ini, sesi tazkirah ringkas ni juga akan diteruskan lagi sepanjang PKP ataupun ditentukan oleh pihak pengurusan, supaya jiwa kita sedikit sebanyak terisi, jiwa saya, jiwa tuan-tuan dapat terisi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, daripada orang-orang yang terdahulu yang telah mendahului kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang ke-6 insyaAllah pada esok hari bersama dengan puas yang lain, puas Ustaz Fazil Nur. InsyaAllah kita akan bersiaran langsung daripada Kedah pula, Moga tuan-tuan akan mendapat input-input yang lebih bermanfaat daripada beliau insyaAllah. Jadi perempuan, sekian saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.